Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Jumaat 29 Mac 2024. Kefahaman dan penghayatan terhadap Al-Quran perlu diperkukuh dalam keadaan dunia semakin mencabar. Ia penting sebagai inspirasi dan galakan untuk mendekatkan diri dengan Allah selain menjadi panduan dalam menguasai pelbagai ilmu pengetahuan. Yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS, Datin Seri Panglima Datu Julia Salak berkata, umat Islam perlu menjadikan Al-Quran sebagai amalan hidup, bukan setakat dibaca, malah panduan untuk memajukan diri dan masyarakat. Beliau berucap merasmikan Iktibal Nuzul Al-Quran peringkat negeri dan program Anjung Mutiara di Kota Kinabalu. Dalam majlis sama, Datuk Julia turut melancarkan buku bertajuk Antologi Puisi Menyapa Aqsah karya Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Turut disampaikan sumbangan kepada 70 golongan asnaf. Sementara itu, sempena Majlis Iktibal Nuzul Al-Quran peringkat negeri yang berlangsung di Masjid Negeri, 30 asnaf menerima sumbangan wang tunai daripada Perbadanan Baitumal Negeri Sabah. Sumbangan disampaikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor. Turut diadakan ceramah yang disampaikan penceramah jemputan dari Indonesia, Ustaz Zairi Sulaiman. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS bercadang membuka sebuah lagi pusat hemodialisis bagi membantu pesakit yang memerlukan perkhidmatan terbabit. Bangunan MUIS di Menggatal adalah lokasi dipilih bagi menempatkan pusat rawatan itu. Datuk Dr. Muhammad Arifin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi memberitahu media selepas mengiringi lawatan isteri Ketua Menteri, Datin Seri Panglima Datuk Haja Julia Salak melawat pusat hemodialisis MUIS NKF di Wisma MUIS Kota Kinabalu. Ini Alhamdulillah sudah 15 tahun dan berfungsi dengan baik dan banyak menyumbang untuk mereka yang memerlukannya. Pusat dialisis MUIS NKF ini dilengkapi 12 buah mesin hemodialisis yang berkemampuan merawat sehingga 36 pesakit dalam sehari. Usaha memperkasa Institut Pertanian Sabah IPS timbang menggaris di Kota Belud kini dalam perancangan adun pintasan Datuk Fairuz Rendan. Kala itu pihaknya akan mengadakan jelajah IPS bagi mendekati pelajar dan guru untuk mendengar cadangan mereka. Menurut Datuk Fairuz, terdapat keperluan untuk pemerkasaan IPS secara holistik seperti struktur fizikal bangunan dan modul pembelajaran yang ditawarkan sesuai dengan peranannya melahirkan graduan bertauliah dalam bidang pertanian. Kita tengah pertimbangkan banyak perkara sebenarnya, baik rancangan untuk IPS ini, tapi kita cuba berbincang dulu mengikut kesesuaiannya lah. Sehingga kini IPS tersebut yang merupakan antara institusi kerajaan terawal ditubuhkan pada tahun 1970-an berjaya melatih lebih 4,000 pelajar di seluruh negeri. Datuk Fairuz yang juga pembantu Menteri Belia dan Sukan ditemui RTM dalam program Ihya Ramadan di Kota Belud. Anggota polis perlu terus menjaga integriti dan disiplin diri. Ia penting bagi mengukuhkan kepercayaan rakyat terhadap tugas kepolisan khususnya dalam menjaga keselamatan awam dan negara. Supaya PDRM terus dihormati oleh mata masyarakat. Kalaulah kita tidak menjaga disiplin kita, kita tidak menjaga tata kelakuan kita, kita melanggar peraturan-peraturan, orang tidak akan hormat kita, masyarakat akan kecam kita dan sekarang-kadang kemudahan media massa yang mendedahkan kita. Bukan kita kena jaga. Beliau menyatakan demikian dalam majlis berbuka puasa bersama anggota polis Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keningau di Masjid Nur Iman Kompleks Perumahan IPD Keningau. Turut disampaikan sumbangan kepada anak-anak yatim dan balu. Penglibatan prospek ataupun penghuni dalam penganjuran sebarang aktiviti di penjara merupakan langkah yang wajar dalam menyokong program pemulihan selepas bebas kelak. Ia seiring matlamat Jabatan Penjara melalui reformasi koreksional membangun peradaban bukan berpaksikan penghukuman, malah pendekatan dengan memperhebat sokongan komuniti dan menyemai kasih sayang.
Timbalan Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Abdul Rauf Lampasi memuji inisiatif yang dilakukan Jabatan Penjara Sandakan menganjurkan majlis berbuka puasa, pegawai dan anggota penjara bersama prospek dengan matlamat mendekatkan prospek dalam kalangan komuniti. Penganjuran yang berbeza, kaedahnya tu kan, pendekatannya tu yang berbeza sangat selari lah dengan aspirasi pengurusan tertinggi jabatan. Melakukan sesuatu bukan sahaja program dalam komuniti, tapi bagaimana menganjurkan program yang memastikan bahawa masyarakat itu bersama dengan penghuni. Antara inisiatif yang dibuat oleh jabatan adalah memperbanyakkan program dalam komuniti. Dalam majlis ini, prospek turut diberi peluang membayar zakat. Syukur Alhamdulillah masih dibagi peluang untuk melaksanakan zakat fitrah hidup bersama dengan prospek yang lain juga. Saya syukur tidak tertinggal. Terima kasih kepada pihak penjara kerana masih sudi bagi peluang berbuka puasa juga bersama-sama dengan bantuan yang lain. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Ilahi. Kata orang, ialah sekurang-kurangnya kurang rasa sedih apa semua bila ialah macam kami rindu pada keluarga, tapi alhamdulillah kuranglah kerinduan itu. Semasa saya menjalani hukuman di dalam penjara, banyak kemahiran dan ilmu pengetahuan yang saya ketahui selama saya berada dalam penjara. Terutama sekali di bulan Ramadan yang mulia ini, saya dapat membayar zakat dengan wang gaji kemahiran saya sendiri. Majlis berbuka puasa yang disertai masyarakat pelbagai kaum dan etnik merupakan platform terbaik memperkukuh perpaduan dan keharmonian. Di Tawau, program Jelajah Ramadan Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat bahagian APAS turut disertai ketua-ketua daripada 16 persatuan etnik yang turun padang menyantuni masyarakat setempat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, selain meningkatkan amal ibadah ketika Ramadan, ia juga mengeratkan silaturahim. Walaupun kita berlainan keturunan dan suku kaum, dan inilah keunikan yang terdapat di negara Malaysia. Kita hidup berbilang kaum, tapi kita bersatu hati dan bersama-sama menjunjung agama, menjulang negara dan memastikan negara kita ini akan terus marah ke hadapan. Datuk Nizam yang juga Adun APAS menyatakan demikian semasa majlis berbuka puasa sempena Jelajah Ramadan Gagasan Rakyat APAS di Tawau. Program jelajah berkenaan merupakan program tahunan pihaknya yang melibatkan masyarakat bukan Islam untuk turut sama mengimarahkan bulan Ramadan. Amalan sedekah bukan sekadar memberi tetapi perlu disertakan dengan keikhlasan yang terzahir melalui perbuatan. Selain meringankan beban golongan kurang berkemampuan, bersedekah juga dapat menyuburkan ukhuwah sesama manusia. Sehubungan itu, Adun dilantik Datu Jafari mengajak umat Islam untuk sentiasa bersedekah bukan hanya ketika Ramadan, sebaliknya pada setiap masa untuk menambah pahala di samping membantu golongan memerlukan. Bersedekah ni kita tidak perlu menunggu dalam bulan Ramadan. InsyaAllah siapa-siapa ada rezeki, kita boleh membagikan, berkongsi rezeki kepada orang yang memerlukan. Dalam pada itu, katanya beliau sentiasa terbuka untuk berkolaborasi dengan mana-mana pihak untuk melakukan kerja amal dalam misi membantu masyarakat yang memerlukan. Beliau berkata demikian kepada media ketika mengagihkan pek makanan sahur dan kit kebersihan di sekitar bandar dan hospital Sandakan. Baik, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.